Assalamualaikum. Hai, ada orang tak ni? Okay, so hari ni kita nak bercerita sedikit. Jemput datang masuk semua orang. Hari ni kami bersiaran dari Farmasi Marmin Indrapura. Okay. So hari ni tajuk kita ialah mengenai sakit tengkuk. Pernah tak lepas bangun tidur tu rasa sakit tengkuk tu, sakit tengkuk, sakit bahu, pernah tak? Itulah yang hari ni kita nak bincangkan. Kita nak bincangkan kenapa berlakunya perkara ini dan apa solusinya. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Puan Safura, ahli farmasi di Farmasi Marmin Indrapura. Jadi siaran langsung kita hari ni adalah daripada Farmasi Marmin Indrapura. Okey. Jadi pernah ke kan bangun tidur rasa sakitnya tengkuk, sakitnya bahu, mesti rasa tak selesa kan? Rasa tak sedap je kan, tak bestnya bila bangun tidur sakitnya bahu. Jadi nak pergi kerja pun tak selesa, nak buat kerja satu hari pun tak selesa. Lepas tu bila kita cuba pegang kan, mesti rasa macam tegang otot kita. Rasa macam sakitnya macam tu kan. Okey, jadi macam mana perkara ni boleh berlaku? Yang pertama, sakit tengkuk ni berlaku apabila dalam kita punya sehari tu kita punya posture, kedudukan kita bila menghadap laptop atau menghadapkan Amirul Asra. Pernah alami sakit tengkuk kan? Betul lah tu, sakit kan, mesti tak selesa sepanjang hari kan. Okey, jadi saya nak terangkanlah kenapa kita boleh sakit tengkuk ni. So sakit tengkuk ni bila terlampau stres dekat kawasan otot ni lah. Bukan kita je stres, otak kita pun boleh stres jugalah. Macam tu. Okay, so bila stres ni berlaku disebabkan oleh posture. Contohnya kita menghadap laptop, kita menghadap telefon, kita mungkin membungkuk. Bila membungkuk dekat sini akan lebih stres lah, tekanan. Bila tekanan berlaku, itu yang menyebabkan sakit tu. Jadi kita punya posture kena betul, duduk kena tegak lah. Okey, yang kedua boleh jadi juga bila kita tidur malam tu, posisi tidur kita tu tak betul. Orang kata salah tidur lah, macam tu lah. Ataupun bantal kita tinggi sangat. Bila macam tu pun boleh berlaku jugalah, menyebabkan tengkuk kita stres, bahu kita stres dan kita akan sakit tengkuk. Cepat-cepat masuk. Kita baru start ni. Okay, jadinya bila macam tu kita tak selesa, apa solusinya? Macam mana kita nak buat macam tu kan? Okey, kita ada banyak solusi. Yang pertama kita panggil sebagai terapi ais dan haba. Okey, so ais dengan haba kan maksudnya panas dengan sejuk. Pernah guna yoko-yoko? Pernah guna koyok? Itu kiranya sebagai haba lah tu. Contoh saya tunjuk macam ni lah. Yang ni kan yoko-yoko neck and shoulder pain. Yang ni ialah plaster lah untuk tampal dekat bahagian tu. Yang ni sesuai lah. Ataupun kita ada juga contohnya macam ni tiger balm plaster. Yang ni pun sama lah. Ini ada warm, maksudnya panas lah. Okey, ataupun salonpas. Salonpas ni pun sama lah, salonpas hot. Okey, so kalau plaster macam ni dia tahan untuk 8 jam. Untuk satu hari tu 8 jam lah dia tahan. Jadinya plaster macam ni boleh guna malam sebelum tidur. Kalau rasa macam mungkin dah start sakit malam tu, okey, boleh pakai plaster ni malam sebelum tidur, pakai sepanjang malam. Esok pagi nak mandi boleh cabut dulu baru mandi. Ataupun yang kedua boleh juga esok pagi tu baru kita rasa sakit tengkuk, sakit badan tu, esok pagi tu lepas mandi terus pakai. Tanpa dekat kawasan yang sakit tu. Lepas tu pergi kerja, balik kerja nak mandi semula kan, baru cabut. Sebab dia tahan 8 jam. Jadinya memang sepanjang hari lah boleh guna. Tak ada masalah pun. Tak perlu cabut, pakai balik. Biar je dia dekat situ. Lepas tu bila dah cabut tu boleh buang lah. Macam tu. Ataupun kita ada juga bentuk yang macam ni. Macam ni kira bentuk macam ointment lah. Macam balm macam tu. Macam ni. Ni pun sama jugalah. Macam ni. Yang ni yoko-yoko biasa kan. Kita boleh sapu roll on macam tu je lah. Kalau yang ni dia balm, macam urut lah. Boleh macam sapu sambil tu urut sikit-sikit. Macam tu. Tapi kalau yang macam ni dia mungkin kena selalu pakai lah. Kalau tak dia punya kesan akan hilang. Okay. Yang kedua kan saya sebut tadi heat and ice kan. Maksudnya haba dan sejuk. So mesti ada yang sejuk pula. Okay, so yang sejuk tu macam ni contohnya. Tiger balm plaster,
cool. Dia sejuk lah. Ni yang jenis plaster. Kita ada juga yang jenis sapu atau spray macam yang ni. Okey, yang ni cool gel. Yang ni pun sama cool gel. Ini pun sama lah. Dua-dua ni boleh sapu dekat kawasan yang sakit dan dia akan rasa sejuk lah. Okey, yang ni pula jenis spray. Okey, cool spray. Ni pun kita ada juga di Farmasi Marmin. Boleh dapatkan. Okey, fungsi heat and ice ni. Haba dan ais ni dia akan mengurangkan keradangan kat situ, mengurangkan tekanan kat situ, dia akan melembutkan balik otot tu, jadi dia akan mengurangkan rasa sakit. Macam tu lah. Okey, selain tu kita ada juga macam, okey, yang ni kita panggil hot water bottle. Kita boleh isi air panas dalam ni, ataupun kita ada juga macam ni, ice bag. Sama lah. Yang ni untuk panas, yang ni untuk sejuk. So yang ni kita boleh isi air panas, kita tuam dekat kawasan yang sakit. Yang ni pula kita isi air sejuk atau ais, kita tuam kat kawasan yang sakit juga. Mana-mana pun boleh ya. Okey. So yang tu kita bercerita mengenai koyok, yoko-yoko, plaster ataupun apa-apa yang kita sapu macam tu. Macam mana pula dengan ubat makan? Kita kan farmasi, mesti kita ada ubat. So saya nak masuk pula yang kedua. Yang tadi yang pertama ialah heat and ice therapy. Yang kedua ialah ubat lah, ubat tahan sakit. Okey. So macam biasalah ubat tahan sakit kita yang paling utama, yang biasa orang selalu guna, paracetamol lah, Panadol. So Panadol tu brand dia, kandungan dia paracetamol. Contoh dia, okey macam ni. Ini brand dia, kandungan dia paracetamol lah, paracetamol 500 mg. So yang ni boleh ambil 2 biji 3 kali sehari. Macam biasalah, 3 atau 4 kali sehari. Okey. Ada juga Panadol Extend kan. Mesti tahu Panadol Extend. So Panadol Extend ni dia tinggi sikit lah kandungan dia. Boleh ambil 2 biji 3 kali sehari je. Tak boleh lebih lah. Kalau tak nanti jadi overdose. Ataupun macam ni Panadol 650. Boleh juga ambil. Panadol 650 ni dia sebiji ke sebiji setengah 3 ke 4 kali sehari. Ini untuk tahan sakit lah. Okey. Selain tu kita ada juga ubat tahan sakit yang kandungan dia bukan paracetamol tapi kandungan lain lah. Contoh dia macam yang ni. Ini Nurofen ni. Nurofen ni kandungan dia ibuprofen. Ibuprofen ni pun adalah ubat untuk mengurangkan rasa sakit. So kalau yang ni dia punya dos ni dah tinggi ni 600 lebih. Jadinya kena ambil 1 biji 3 kali sehari je. Kalau lebih tak overdose lah. Tak elok lah. Macam tu. Ataupun kita ada juga macam ni. Ini ialah naproxen sodium. Naproxen sodium ni pun ialah ubat tahan sakit lah. Dia lain jenis daripada ibuprofen ataupun paracetamol. Yang ni pun ambil 1 biji 2 kali sehari lah. Kalau dia punya mg tu 550. So dia ambil sebiji 2 kali sehari. Okey. Okey, so itu mengenai ubat tahan sakit. Okey, selain ubat tahan sakit, kita ada juga ubat kita panggil pelembut otot. Dia untuk melembutkan balik otot tu. Sebab tadi bila kita sakit tengkuk, otot kita tegang kan. So yang ini kita nak melembutkan balik otot tu. So taruh ubat pelembut otot tu macam ni lah, saya tunjuk contoh. Okey, yang ni. Yang ini nama dia Ofinadrin ataupun nama brand dia Onadrin lah. Okey, Ofinadrin ni fungsi dia adalah untuk melembutkan otot tu. Dia bukan macam paracetamol tadi. Paracetamol tadi untuk tahan sakit. Yang ni dia untuk melembutkan otot. Okey. Yang ini boleh ambil dalam 1 ke 2 biji 2 ke 3 kali sehari lah. Tapi Ofinadrin ni perlukan preskripsi doktor ya. Okey. Selain tu kita ada juga ubat yang mana ada kandungan untuk tahan sakit dan juga untuk lembutkan otot. Iaitu macam ni. Hojesic. Hojesic ataupun yang ni. Okey, Norfinadol. Yang ini dua-dua ni ialah kandungan dia ada paracetamol dan ada juga Ofinadrin yang saya cerita tadi tu. Jadi bila dia ada dua-dua ni, maka dia boleh untuk tahan sakit dan dia boleh juga untuk lembutkan otot. Tapi dia ada Ofinadrin, so kena ada preskripsi doktor lah. Okey. Okey, itu pasal ubat dia. Okey, jadinya kalau tadi dah kita cerita pasal terapi ais dan haba kan. Okey, kalau contoh kita pakai yang ini, saya bagi contoh lah, kita pakai yang ni, kita tampal. Boleh tak kita nak makan sekali ubat tahan sakit? Boleh je, tak ada masalah. Boleh je kalau nak makan. Kalau rasa memang sakit sangat, makan je ubat tahan sakit dengan pakai sekali, tak apa. Okey. Selain tu kena pastikan jugalah rehat kita rehat yang cukup. Tidur kita tidur dalam posisi yang betul. Pilihan bantal kita bantal yang memang selesa dan tak terlampau tinggi. Bila macam ni kita akan mengurangkanlah risiko untuk kita kena sakit tengkuk tu bila bangun pagi.
Okey. Selain tu juga secara berkala kena buat juga exercise, kena stretching. Ini lebih kepada gaya hidup sihat lah. Macam tu. Okey, tapi saya nak pesankan dan saya nak ingatkan juga yang mana apa yang kita ceritakan ni adalah untuk sakit tengkuk yang biasa sahaja. Maksudnya yang akan hilang sendiri secara beberapa hari. Kalau contohnya sakit tengkuk anda tu selama seminggu tak hilang-hilang juga, maksudnya kena jumpa doktor lah. Kita kena tengok, takut ada masalah lain. Ataupun kalau sakit tengkuk tu ada sakit lain juga, bukan sekadar sakit tengkuk sahaja. Yang tu pun kita risau, takut ada masalah lain. So kalau macam tu kena jumpa doktor juga ya. Okey, jadinya itu sahaja kita punya perkongsian hari ini mengenai sakit tengkuk dan solusinya. Okey. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya ataupun boleh drop dekat komen je. Nanti kita akan reply. Terima kasih ya siapa yang join tu. Terima kasih sebab support Farmasi Marmin. Okey. Kalau ada sakit tengkuk, boleh je datang Farmasi Marmin. Kita selesaikan. Kita tengok apa yang terbaik. Jangan risau. Kita semua boleh membantu. Okey, nak jumpa saya? Boleh jumpa di Farmasi Marmin Indrapura. Saya sentiasa di Farmasi Marmin Indrapura. Okey, kita jumpa lagi ya. Bye. Terima kasih support. Jumpa lagi di live yang seterusnya. Bye.